Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Muhammadiyah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Masih lagi dalam jilid yang kedua dan kita masih dalam bab yang ke-40, iaitulah dari hal berbaik terhadap ibu bapa dan menghubungkan daging darah ataupun menghubungkan tali silaturahim. Kita sambung bacaan di dalam kitab Jawi muka surat 90 pada hadis yang ke-16. Muka surat 90 hadis yang ke-16 ataupun nombor 16. Daripada Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang berhubung dengan kisah Herakl ataupun Hercules. Anna Herakl qala li Abi Sufyan, famaza ya'murukum bihi, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu yaqulu u'budullah wahdahu la syarikalah
wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sillati muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Abu Sufyan bin Harb, nama besar bagi seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis yang panjang menceritakan sesungguhnya Hercules, orang putih sebut Hercules, iaitu salah seorang pembesar negara Rom pada masa itu, panglima perang yang hebat pada masa itu, telah berkata kepada Abu Sufyan, apakah yang kamu disuruhnya, yakni yang disuruh oleh Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah Abu Sufyan, kataku, yakni dia berkata kepada Hercules itu. Bila Hercules tanya dia, apa yang Muhammad suruh kamu buat? Lalu aku menjawab, dia yakni Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu menyembah Allah sendirinya, yakni Allah yang esa, dan janganlah kamu menyengutukan akan dia dengan sesuatu pun. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ini nasihat pertama yang diberikan oleh Abu Sufyan kepada Hercules, pembesar Rom pada masa itu. Bila dia tanya apa yang Nabi kamu suruh buat, yang pertama, Nabi kami suruh kami sembah Allah yang satu dan jangan menyengutukan dia, sesuai dengan pembesar Rom yang tidak memeluk Islam, belum memeluk Islam pada masa itu. Lalu poin yang pertama yang Abu Sufyan bagi tahu ialah kami diarahkan untuk sembah Allah dan tidak menyengutukannya. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ini perkara pertama yang kita kena ambil kira, yang kita kena ambil kisah dalam soal penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah kita buat berpandukan apa ajaran agama yang agama suruh kita buat. Sembah Allah ini bukan sahaja di dalam solat, tetapi mestilah juga penyembahan itu berlaku di luar solat. Sembah maknanya menurut, tunduk dan patuh. Tu dipanggil ubudiyah, tu nama surau ubudiyah tu. Ubudiyah ni makna penghambaan, kan, daripada perkataan abid, penghambaan, hamba Allah. Ubudiyah maknanya kita disuruh sembah Allah, sujud pada dia, bersyukur pada dia, dengar cakap dia, ikut arahan dia, tinggal larangan dia. Itu makna menyembah Allah. Bukan sembah Allah tu dalam bentuk sujud semayang saja, itu terlalu kecil. Tapi di luar solat, di luar solat, maknanya apa juga yang kita buat, ingat pada dia. Itu menyembah dia. Sebab ada segelintir manusia yang ingat Allah ni masa semayang saja, kan, lepas semayang kadang-kadang dia lupa Allah. Dia rasa Allah tu ada di masjid surau saja. Ada orang rasa Allah tu ada di Mekah saja. Ada manusia rasa Allah tu ada bulan Ramadan saja. Sedangkan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kamu
di mana sahaja kamu berada. So bila kita senantiasa ingat pada dia, mengharap pada dia, berserah pada dia, sebenarnya tuan-tuan, itulah yang agama suruh kita buat. Dan kalau itu yang kita buat, insya-Allah perjalanan hidup kita jadi cantik. Sebab kita meletakkan kebergantungan kita pada Allah. Kalau bergantung harap dengan manusia, dia jadi banyak masalah. Kan, dengan manusia ni bolehlah minta-minta tolong begitu tak, tapi bukan semua boleh nak tolong kita. Masing-masing pun ada komitmen, ada urusan, ada kerja, ada tanggungjawab. Tapi bila minta dengan Allah ni, dia jarang mengecewakan. Allah ni dia tahulah nak agih kok mana tak, dia tahu. Allah nak susun tu dia tahu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hidup kita hari ni 100% kena letak keyakinan pada dia. Sentiasa ingat dan sentiasa melafazkan Allah itu ada. Dan bila kita sebut Allah itu ada, bercakap dengan mulut dan disertai dengan hati, itu sangat hebat. Saya jumpa anak murid yang bila kita bersembang kan, bersembang dengan dia, kadang kita cerita masalah hidup kita ke, atau cerita benda yang kita rasa macam macam masalah negara lah, kan, masalah dunia ni macam besar, macam katalah COVID kan, contoh. Bila sembang dengan dia tuan, dia relax je kan, relax, tak apa Ustaz, Allah ada Ustaz. Dia akan jawab itu. Dan saya percaya bila dia kata Allah ada tu, sebenarnya suara itu keluar daripada lubuk hati dia. Memang tindakan dia, keyakinan dia memang 100% pada Allah. Kita kenal dia. Tapi nak mencapai, kan, kadang kita jawab Allah ada Ustaz, tapi tindakan kita kadang-kadang macam Allah tu tak wujud. Na'udzubillah. Kan? Setengah manusia begitu. Jadi kita tak nak. Kita nak bila Nabi kata ubudullah, sembahlah Allah dan jangan syirik. Syirik ni benda yang bahasa mudah dia pantang bagi Allah. Benda yang paling Allah tak suka bila orang syirik pada dia. Sebab kalau tuan-tuan baca pun dalam surah Al-Ikhlas, orang Melayu sebut 3 kul tu lah, Allahus Samad. Kalau kita boleh faham Allahus Samad, Allah tempat pergantungan seluruh makhluk. Tuan-tuan bayang, semua makhluk bergantung pada dia. Kan hebat tu. Kita jadi AJK surau pun pening tu, nak jaga surau. Kan, kita nak buat suatu tindakan, nak buat suatu aturan baru ke apa sempena COVID ni, susah agak. Nak kunci pagar tu tengok senang. Tak pasal aku duduk luar tadi. Datang lambat lagi. Kan. Jadi tak apalah, itu SOP dia begitu, nak buat macam mana. Bulan lepas saya datang tak kunci pula. Tiba-tiba bulan ni kunci kan. Jadi tak apalah, mungkin aturan baru ke macam mana. Itu yang terbaik lah kan, kita buat lah. Cuma nak sebut kita nak jaga satu organisasi pun pening kepala otak. Ketua kampung nak jaga sebuah kampung pening kan. Persatuan penduduk nak jaga penduduk pun serabut. Seri Gombak ni berapa fasa dia. Jadi Allah ni dia bukan jaga Seri Gombak je kan, Jakarta pun dia jaga, Kutub Utara dia jaga, Planet Marih semua dia jaga. Kan di situ hebatnya dia. Semua makhluk Allah kata bergantung dengan dia. Wa imma semut dalam lubang gelap pun semua bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Dan Allah lah yang terbaik mengatur segala perjalanan hidup makhluk. Sebab itu
peluang hidup ini tuan-tuan, kita kena ambil. Kita kena ambil. Kan? Sebab bila kematian itu datang, kita dah sebut tiap-tiap kali kuliah, bila mati itu datang, habislah. Ruang itu sudah tidak ada lagi. Ruang tuan-tuan nak buat baik sudah tertutup bila mati. Tadi petang, masa dalam perjalanan tadi, ada sahabat kita di Surau Ikhwan, Desa Bakti Selayang. Dia minta tolong saya wawarkan dalam grup geng ustaz. Dia kata, ustaz, tolong wawarkan hari Sabtu ni kuliah maghrib kosong. Okeylah, saya kata saya akan wawarkan dan saya minta siapa ustaz yang free tu terus direct dengan Haji je lah, senang. Tak apa ustaz, boleh. Lepas tu dia beritahu ke saya, dia kata, ustaz, bendahari kita sekian tarikh, saya tengok tarikh tu last week, meninggal ustaz. Saya kata, siapa dia? Sebab kita ni macam, saya macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan ni saya kenal muka, nama, yang mana saya tahulah. Tapi separuh daripada dia saya tak tahu kan. Saya kenal muka tuan-tuan. Bila saya jumpa di luar, oh ni geng Ubudiah, saya tahu. Jadi bila disebut bendahari tu maknanya lagi kuat lah. Kita tahu sebab dia jawatan kuasa kan. Cuma kita tak tahu nama. Muka saya kenal. Saya kata, yang mana satu bang? Hantar gambar. Kalau ada gambar, hantar gambar, saya kata. Dia pun hantar gambar tadi saya tengok. Kenal sangat lah. Salah seorang jemaah AJK yang, yalah dia bendahari kan. Mesti ustaz apa-apa hal lepas kuliah cari bendahari lah. Itu ceritanya. Jadi kita memang kenal sangat lah kan. Jadi rupanya last week meninggal. Maknanya rezeki saya jumpa beliau, kuliah saya awal Ogos itu hari lah. Jadual saya Khamis minggu pertama. Jadi awal Ogos itu hari lah. Jadi itulah pertemuan terakhir saya. Memang selalulah bila keluar surau dia bagi sagu hati tu diiring sampai luar sembang. Kadang sembang bola, sembang politik, sembang macam-macam sebelum nak masuk kereta kan. Tapi yang hebat tu saya baca tadi, dia meninggal dunia tuan-tuan dalam surau 3:30 pagi dengan berjubah. Tuan-tuan bayang. Yalah kalau duduk surau seorang-seorang 3:30 pagi, takkan lena ke apa tak, mesti semayang. Dia tak apa kerja dia seorang-seorang dalam surau tu kan. Dia tulis itu meninggal lepas isyak, berjubah dalam surau 3:30 pagi. Kita dengar-dengar tu rasa Allah kan. Itu rezeki tuan-tuan. Orang baik. Orang baik memang Allah bagi kematian dia insya-Allah baik. Sebab itu Sayyidina Umar dah pesan dah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pesan, kalau kamu nak mati baik, hidup mesti baik. Baik ini maksud baik pada sisi agama. Bukan baik pada mata manusia je. Baik pada mata manusia kadang-kadang belum tentu agama iktiraf benda tu baik. Kan? Macam tulis kat bawah, serigombak bawah sana dia tulis loteri kebajikan masyarakat. Macam baik. Kan? Sebab kebajikan tu. Tapi pada sisi agama tak baik kan. Jadi hidup mesti kena baik. Baik pada sisi Allah. Allah tunjuk di dunia. Sahabat tu tulis tadi sembahyang jenazah penuh Ustaz. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya sama macam tuan-tuan. Kita dah banyak sangat dah tengok. Banyak sangat tengok orang yang hidupnya baik, mati dia memang cantik. Memang cantik tuan. Bulan lepas anak murid kita di Shah Alam meninggal, aksiden dekat Port Klang. Trailer langgar. Suami isteri dengan 2 orang cucu. Yang meninggal on the spot isteri dia, cucu dia seorang. Cucu seorang lagi cedera, suami dia koma. Meninggal hari Jumaat aksiden, meninggal.
Suami dia koma, hari Rabu pula meninggal. Cucu seorang dia hidup. Tapi masa isteri dia meninggal, dia kata, Ustaz, itu sejarah kali pertama kampung kami di kampung Bukit Lancung, Shah Alam, dekat seksyen 27 tu lah. Semayang jenazah 2 kali, Ustaz. 2 round di masjid, penuh, habis, keluar semua, masuk baru lah 2 round, Ustaz. Pasal muslimat yang meninggal ni, nak murid kita ni orang baik, rajin infak. Kuliah ni tak usah sembang kan, daripada jauh dah panggil ustaz, daripada jauh dia panggil lah. Mulut dia bising sikit lah kan, jenis ramah kan. Tapi kuliah tak tinggal, infak tak tinggal, usrah tak tinggal, penamaan calon lagi tak tinggal tuan. Hoi, dia kaki bawa bendera tu kan, kaki bawa bendera masa penamaan calon, kita kenal anak murid kita kan. Jenis berjuang agama, Allah bagi dia 2 round semayang mayat, orang baik. Jadi sebab itulah kita ambil lah iktibar ni kan. Tapi yang saya dapat petang tadi tu, yang anak murid Selayang ni, memang terkesan betul lah tuan. Sebab kita kenal kan, kita rapat, tapi selalu saya dapat info terlambat. Tak tahu AJK terlupa kot kan. Kadang dah banyak sangat sebar-sebar, yang ustaz-ustaz dia lupa beritahu. Kadang-kadang macam tu lah. Yang Shah Alam tu pun sama, meninggal hari Jumaat, Selasa baru saya dapat tahu. Lewat lah. Jadi nak sebut, pertama Nabi pesan sembah Allah. So tugas kita hari ni sembah Allah tuan. Kita ni makin hari makin usia, makin dekat dengan kematian. Hari-hari tengok kematian, ambil iktibar, ambil pengajaran. Sebab bila dah mati, kita dah tak ada lagi peluang kedua untuk buat baik. Tidak ada peluang kedua. Macam mana atas dunia yang sedang kita hadap sekarang ni, peluang ni tak ada dah. Meninggal dunia, mati saja, habis. Tidak ada lagi ruang nak semayang maghrib ke, baca Quran ke, sedekah ke, apa semua tak boleh dah. Jadi kita ambil lah iktibar itu, mudah-mudahan Allah bantu kita insya-Allah. Itu nombor 1. Termasuk jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah, dan tinggalkanlah apa yang telah dikatakan oleh datuk nenek moyang kamu. Maknanya Abu Sufyan pesan pada Hercules itu, tinggalkan, sebab ini benda yang Rasulullah pesan. Rasulullah pesan pada orang-orang Arab jahiliah Quraisy, tinggalkan budaya nenek moyang kamu yang tak elok, tinggalkan. Apa budaya mereka pada masa itu? Antaranya bunuh anak perempuan hidup-hidup. Tapi dalam riwayat menyebut bukan semua kabilah Arab jahiliah yang buat. Bukan semualah, adalah segelintir yang buat perangai tak elok gitu. Kan? Dia memang tak tahulah, tak ada perasaan ke kan. Kita jangan kata tengok baby menangis pun kita dah sedih kan. Kalau baby tu meninggal hidup-hidup depan kita lagi, kita sedih tak? Jangan kata itu, tengok kita bawa kereta terlanggar anak kucing pun, Allah, taubat tu kita rasa berdosa. Padahal kita tak salah lah, terlanggar. Kita lalu dia melintas. Saya pernah sekali kan, balik Temenung tuan, kita tak perasan kan, kita lalu, pum dia melintas anak kucing. Jadi mati anak kucing tu kan, menggeletek-geletek tu, kita tak boleh tengok, kita rasa bersalah tak? Itu pun kita sedih tuan. Kalau baby menangis tu di tanah hidup-hidup, lagilah sedih. Yang terbaru yang kita tengok kebau mati tu, sedih tak? Di Terengganu kan. Tuan-tuan tengok Surabaya ke? Tak tengok. Kau baca Quran je. Kan mati kan. Budak kebau tu, syukur tu budak Terengganu yang viral pasal kebau tu. Kebau dia mati. Termasuklah pagi tadi saya tengok 46 ekor lah. Daripada 110, setakat pagi tadi tengah live tu 46 ekor lah.
Dia kena penyakit hawar berdarah, dia panggil. Penyakit binatang lah. Kan? Tapi baguslah tuan budak syukur ni kan. Yalah budak Terengganu kan, negeri Tok Guru. Bila wartawan tu tanya apa perasaan, dia kata sedih-sedih lah, tapi saya redha, dia kata. Itu ayat tu mahal, saya redha tu mahal tu. Tuan-tuan, bukan senang nak cakap saya redha. Tapi yang dia lebih bersyukur sebab kebau kesayangan dia tak mati. Ada 2 ekor, nama apa tu. Tapi yang kita heran tuan, dalam beratus kebau dia boleh tahu pula itu memang kebau kesayangan tu. Boleh cari dalam beratus itu. Tiap-tiap hari dia ambil tu, tarik bawa keluar dulu kan, hari-hari boleh kenal tuan. Padahal kebau muka serupa je. Saya mikir tu yang saya pening kan. Tapi itulah hebatnya Allah Ta'ala buat kan. Ada satu yang menyayat tadi saya tengok, menyayat hati jugalah kan. Hampir nak terbit air mata juga kita tengok. Satu mak kebau, mak kita panggil, ibu kebau. Mati, anak dia tengah menyusu. Mak dia mati lah. Terlentang dah, terbaring mati. Anak dia menyusu. Syukur kata ni baru beranak dia. Mak mati, anak dia masih menyusu. Kan? Kita tengok tu sedih lah. Sebab kita manusia kan, perasaan tu ada. Jadi bayang kalau yang mati tu manusia, lagi kita sedih tak? Yang mati adik-beradik, mak ayah kita, memang kita sedih lah. Cuma Nabi pesan, tinggalkan budaya nenek moyang kamu. Bunuh anak perempuan hidup-hidup, minum arak. Satu perempuan boleh menikah dengan 10 lelaki. Ini semua budaya jahiliah. Perempuan dijadikan barang dagangan, apa semua. Suka bergaduh, berperang. Benda ni Islam tak suruh, Islam tak ajar. Islam suruh tinggal buang jauh-jauh. Itu yang disampaikan oleh Abu Sufyan tadi. Dan lagi, dan dia menyuruh kami untuk solat. Dia menyuruh kami untuk solat. So tuan-tuan, ibu ayah sekalian, solat jangan tinggal. Kita jaga baik-baik. Sebab solat ni tiang agama. Semua orang dah tahu kehebatan solat, kepentingan solat, kelebihan-kelebihan yang Allah beri di kalangan minal musallin. Orang yang kaedahnya ulama sebut, orang yang jaga solat, insya-Allah Allah akan jaga dia. Itu satu bab. Yang kedua, orang yang jaga solat, insya-Allah benda lain pun dia akan jaga. Sebab basic utama dia jaga, benda lain insya-Allah dia akan jaga. Sebaliknya, orang yang tak solat, benda lain habis. Kita biasa tengok tuan-tuan, tak payah tengok jauh-jauh. Kadang-kadang adik-beradik kita ada yang tak solat. Kadang-kadang ipar-duai kita ada tak solat. Saudara mara, anak buah kan, semua ada yang tak solat. Tak payah tengok orang jauh-jauh. Di kalangan family kita kadang-kadang ada. Bila dia jaga solat, maknanya dia akan jaga hubungan baik dia dengan Allah. Bila hubungan baik dia dengan Allah tu wujud, benda lain selesai. Dia akan jaga benda lain. Orang yang jaga solat, insya-Allah dia akan jaga aurat. Dia akan jaga puasa dia. Dia akan jaga Quran dia. Dia akan jaga sedekah jariah. Dia akan jaga, dia akan jaga, dia akan jaga. Dia akan jaga. Tapi cuba tengok orang tak solat kan. Kesian. Kadang-kadang bila dia tak solat, keluarga pun tak jaga, aurat pun tak tahu hala ke mana kan. Dia tak jaga semua ni. Puasa Ramadan pun tak puasa. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, kena jaga baik-baik. Sebab solat ni juga antara benda pertama yang Allah akan soal di alam barzah. Kan? Antara yang terawal yang Allah akan tanya tentang solat. Jadi sebab dia tiang agama. Asas yang teguh untuk agama tertegak dengan solat. Bila solat tertegak dalam jiwa seorang manusia Islam itu, insya-Allah jiwanya akan kuat. Sebab tuan-tuan, solat ni pun sebenarnya ibadah yang sangat special juga. Sebab kita direct dengan dia. Dia tak ada perantaraan tuan-tuan. Kita direct, kita sujud tu, kita minta tu terus minta dengan dia langsung.
direct, tidak ada perantara. Macam agama lain kadang dia ada perantara tak, dengan Tok Sami lah apa macam-macam. Kita tak ada orang tengah, direct dengan dia saja. Kita berdoa lepas asar pun doa direct dengan dia, doa depan Kaabah pun direct dengan dia. Ini kena doa banyak-banyak tuan, sebab dah nampak sikit lah bayang-bayang umrah tu, sikit, tapi belum lagi, cuma hint tu dah ada sikit. Bermula 1 Januari tu nampak udara, darat, laut di Saudi dah mula dibuka, dan mungkin adalah khabar baik untuk umrah ni, cuma kena tunggu jugalah, sebab dia akan tengok perkembangan COVID juga. Kan, sebab di Saudi kabarnya dah agak menurun sikit, COVID tu dah nampak cantik sikit lah, kan, terkawal sikit, tidak macam dulu. Yang kita pula dah macam tak apa nak stabil pula lah di sini. Hari ni timbul kluster baru pula, kluster pulau dia panggil. Kluster bunga dah ada, kluster benteng dah ada. Ni pulau pula, tapi bukan Pulau Langkawi no, di Sabah no. Ada seorang makcik umur 67 tiba-tiba tumbang dalam rumah dengan jantung apa semua. Bila cek di hospital ada positif COVID. Disebab tu ada 9 orang dalam pulau tu yang tak tahulah bersangkut dengan makcik tu ke macam mana. Tu dia panggil kluster pulau. Hari ni ada berapa, 23 kot hari ni, tak banyak, 32 ke 23 macam tu kes untuk hari ni lah. Dan ni pun sekarang ni pun PM tengah bagi, tak tahulah apa taklimat terkini, pukul 8 tadi ada saya langsung kot, nanti kita tengok lah kemudian. Jadi nak sebut, mudah-mudahan kita terus doa COVID ni akan lenyap lah, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Baik. So, nombor 3 tadi diseru untuk solat. Yang keempat, wasidq, iaitu Nabi pesan pada kami suruh jadi orang yang sentiasa benar, bercakap benar, baik perangai, jujur akhlak. Wataknya watak Muslim yang baik, itu dipanggil as-sidqu, benar kan. Jadi orang yang suka membenarkan, jadi orang yang perangainya elok, bercakapnya benar, suka dengan kebenaran. Yang ni penting. Sebab as-sidqu ni salah satu sifat wajib bagi Nabi dah, dipanggil as-siddiq. Nabi ni semuanya benar belaka. Jadi kita ambil semangat para Nabi dan Rasul. Sebab tuan-tuan, kita ni kok mana pusing-pusing pun, endingnya besok kita akan cari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Di mahsyar besok pusing-pusing, kona-kona, pasing-pasing, ending dia Rasulullah juga yang nak tolong kita besok. Tuan-tuan buka dalam kitab Mastikah Hadis pun ada, dalam kitab-kitab lain pun ada hadis yang panjang yang menceritakan tentang kedahsyatan, kegawatan perjalanan manusia di mahsyar. Bila kita wahara kelang kabut menunggu bicara lama, nak minta tolong ke siapa, cari Nabi Adam dulu. Nabi Adam pun tak boleh tolong dengan alasan dia pasing Nabi ni, Nabi Ibrahim tak boleh tolong, Nabi Musa pun surrender, pasing Nabi Isa pun angkat tangan juga tak boleh, pasing Nabi Muhammad juga penyudahnya. Jadi kalau kita dah tahu Rasulullah itulah sebaik-baik makhluk yang akan tolong kita besok, jadi hari ni tuan-tuan, kita buatlah apa yang Nabi suruh. Dan saya suka mengingatkan benda ini sebab saya dah sebut di beberapa tempat yang lain. Kita buat ibadah ni tuan-tuan, ibu ayah sekalian, asasnya yang pertama, kalau ibadah yang kita buat itu Rasulullah pun buat, itu yang paling terbaik. Kita buat benda tu dan memang Nabi pun buat, itu paling cantik. Contoh, kita puasa Ramadan, Nabi pun puasa Ramadan. Itu cantik. Kita sembahyang maghrib sebab Nabi pun sembahyang maghrib. Itu cantik. Nombor 2,
Walaupun benda yang kita buat kebaikan itu mungkin Nabi tak buat. Yang ni dengar baik-baik. Walaupun benda yang kita buat tu mungkin Rasulullah tidak buat, tetapi benda tu agama tidak pernah melarang untuk kita buat. Walaupun Nabi tak buat, kita buat, agama tak larang, tak ada masalah, jalan aja. Kita jangan sempit pemikiran. Ada orang sempit pemikiran, dia kata kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jenuh kita. Kena tengok tuan, banyak benda Nabi tak buat, kita buat, tak ada masalah. Cuma bila benda tu kita buat, Nabi buat, dapat dua pahala. Satu, pahala kita buat ibadah tu. Yang kedua, pahala menurut sunnah Nabi. Tapi kalau benda tu baik, Nabi tak buat, kita dapat pahala buat aja. Pahala sunnah tak dapat. Tak ada apa masalah pun. Contoh yang Nabi suruh adalah puasa hari Ashura. Yang Nabi tak buat ialah bubur. Itu yang kita buat. Bubur Ashura Nabi buat? Tak buat. Kan? Salah ke? Tak salah. Nabi tak buat, Ustaz? Tak apalah, Nabi tak buat, kita buat. Tak ada hukum pun haram masak bubur Ashura kan? Tak ada masalah tuan. Ada orang dibida'ahkan bubur tu. Kesian bubur. Tak tahu apa cerita. Semua dibida'ahkannya. Jadi tak apa, buat bubur pun dapat pahala tak? Bagi jiran ke apa ke, dapat pahala masak bubur. Itu je. Tak ada sunnah lah. Cuma kita dapat pahala puasa dan pahala bubur. Dapat dua. Cuma pahala sunnah bubur tu tak ada. Tapi boleh Ustaz, boleh, tak ada larangan pun. Sebab itu tuan-tuan pergi negara Arab, hari Ashura dia puasa je, bubur tak ada. Yang ada bubur Seri Gombak je. Dan kawasan yang sewaktu dengannya. Kan, belah-belah kita je lah, Malaysia, Singapura, Brunei, Indo macam tu kot. Kan, Arab dia tak ada pasal bubur-bubur ni. Kita je siap nama pula bubur Ashura. Ingat calang kan tuan? Saya baca sejarah bubur Ashura tu, syarat nak jadi Ashura tu kena ada 10 ramuan. Sempena Ashura, Ashura kan 10. Ramuan dia mesti 10. Kalau tidak, tak jadi Ashura dia. Dia jadi bubur lambuk kat mana tak tahulah. Nampak hebat orang Melayu kita kan. Jadi tak ada masalah, buatlah bubur. Apa benda yang Nabi tak buat, kita buat? No. Doa awal tahun, akhir tahun, Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Ada geng muslimat hantar ke saya, Ustaz, macam mana ni? Nabi tak buat, Ustaz. Memang Nabi tak buat, Kak. Saya pening, Ustaz. Akak pening apa, Kak? Akak pening baca doa ke pening tak baca doa? Hujung tahun, awal tahun, dia kata saya pening tak baca doa, Ustaz. Bacalah. Payah nak jawab soalan macam tu. Kan, memang Rasulullah tak pernah baca pun, tapi kita nak baca, apa masalahnya? Orang Melayu kan dia suka ambil sempena-sempena tu kan. Dia ambil sempena hujung tahun, awal Muharram, hujung-hujung Zulhijjah, tak apa. Kalau tak boleh buat benda tu Imam Masjid Negara buat. Petang tu kan, Imam Masjid Negara kawan saya tuan, yang baru dilantik Ustaz Ehsan Husni tu, senior saya di Rawang sekolah Sami dulu. Dia tua setahun lah. Dia tua setahun daripada saya. Atau sedap sikit, saya setahun lebih muda daripada dia. Ayat tu sedap sikit. Jadi tuan-tuan, elok je dengan Menteri Agama pun ada kan, Agung semua, tak ada apa-apa. Jadi bukanlah semua benda Nabi tak buat, kita pula tak boleh buat. Jangan kelang kabut macam tu. Tengok dulu. Lainlah kalau kita kata petang Zulhijjah tu dengan awal Muharram maghrib tu kita buat juga lambat ke apa, tu ya tak boleh lah. Just berdoa, minta ampun, tahlil sikit, apa masalah kan? Kita mengaji dulu bab bid'ah tu. Imam Syafi'i dihurai 5 hukum bid'ah tu kan. Tapi saya tak hurai malam ni lah. Saya sebut aja kan, 5 hukum yang Imam Syafi'i letak. Ada bid'ah yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Itu nanti ada masa kemudian kita hurai yang tu kan. Nak sebutnya, banyak benda yang Rasulullah tak buat hari ni kita buat. Tu
cek suhu kat luar pun Nabi tak nak buat pun. Kan? Jangan kata oh, itu pun tak boleh juga. Janganlah tuan. Kita ikut SOP lah. Benda yang elok ada manfaat. Tengok kesesuaian zaman kan. Handphone zaman Rasulullah mungkin tak ada kan. Jadi kita ada tak apa, kita guna. Bid'ah yang ada kebaikan, tak ada apa masalah pun. Jadi sebab itulah bila disebut siddiq tadi, maknanya kita kena jadi umat yang baik, yang jujur, yang biarlah orang pandang kita ni dia nampak Islam itu. Kan? Kita seram juga tuan bila kita baca balik sejarah Yusuf Islam. Yusuf Islam. Yusuf Aslam Ulu Kelang tu. Gerak khas. Kan ni Yusuf Islam, Cat Steven kan. Cat Steven ni dia betul-betul dia mencari hidayah tuan. Kan dia penyanyi rock dulu kan, kumpulan apa entah. Jadi akhirnya tak macam mana dapat hidayah, cari jumpa Quran apa bagai, akhirnya memeluk Islam. Dan antara wording yang terawal dia sebut yang sebenarnya kalau kita faham betul-betul percakapan dia tu memang makan dalam tuan. Kan? Dia kata apa? Yusuf Islam kata, aku bersyukur pada Allah, pada Tuhan sebab aku jumpa Islam dulu berbanding aku jumpa orang Islam. Oh, power punya dia bagi tuan. Kan? Dia kata sebaik aku jumpa Islam dulu. Kalau aku jumpa orang Islam dulu, jahanam agaknya. Kan? Sebab akhlak kita. Perangai. Mengaku Islam tapi tidak aja perangainya kan. Itu kita tak nak. Itu yang selalu saya ulang-ulang juga pesanan Tuan Guru dan Al-Kamus, almarhum. Dia kata kita ni biar jelas. Jangan macam burung unta katanya kan. Burung pun tidak, unta pun tidak. Burung unta tu tak jelas tu identiti dia. Kan? Kalau bawa pergi mahkamah tu dia boleh menang sebab identiti tak jelas. Nama burung unta, burung pun tidak sebab ada sayap tak boleh terbang. Unta pun tidak, leher je panjang. Jadi bila panggil burung unta, dia pun tak tahu dia burung ke dia unta lah. Confused. Sama macam kawan saya buat soalan tu. Ustaz juga, tuan-tuan berkenal ke ustaz tu kan. Tengah makan dia tanya, dia kata Rahim, masa tu kami forum, habis forum makan berdulang masa tu kan, sembang-sembang, saya dah boring-boring. Kau tereng kau jawab teka-teki. Kenapa siput babi jalan perlahan? Itu soalan. Kenapa siput babi jalan perlahan? Saya kata mana aku tahu, aku nak makan dulu lah. Kau cerita siput babi masa makan, pasal apa? Kan? Dia kata mesti kau tak tahu jawapan ni kan. Saya kata memang aku tak tahu. Sebab dia confused. Dia siput ke dia babi? Itu yang dia jalan slow mikir tu. Dengan sesungut dua kat atas tu kan. Yang tidak-tidak je soalan. Itu pun tak jelas kat tu siput babi. Kalau siput boleh tahan ada cengkerang tak? Yang babi tu mana datang tu? Kesian ke siput tu kan. Jadi itu almarhum Tuan Guru kata kita jangan confuse. Orang tengok kita dia ni Islam ke kan, kita tak nak macam tu. Biar jelas orang tengok, oh dia ni orang lelaki, jelas lelaki. Oh dia ni memang betul perempuan, jelas. Oh dia ni orang beriman, nampak Islam dia. Oh dia ni kafir, kan senang macam tu kan. Ni bila orang tengok kita atas bawah jadi confuse, kita tak nak macam tu. Biar hidup ni ada stand, baru betul. Kan? Ingat tu pesanan almarhum Tuan Guru kita. Baik, yang terakhir sekali tuan-tuan. Bukan terakhir, ada dua lagi. Kita habiskan terus. Iaitu pesanan berikutnya daripada Nabi SAW, menjauhkan diri dari kejahatan dan menyambung silaturahim. Ingat dua lagi pesanan. Hidup ini kita kena jauhkan diri daripada kejahatan. Benda tidak elok, tidak memberi manfaat, jauh-jauh tinggal buang. Benda elok, usaha untuk buat.
Masing-masing Allah beri kelebihan, kekuatan, kekurangan. Kita gunakan kekuatan yang kita ada. Kita guna kelebihan diri kita. Yang kadang-kadang kita rasa macam benda tu biasa saja, tapi orang tengok luar biasa, tuan-tuan. Apa contoh yang paling senang? Tuan-tuan datang tiap-tiap hari ke surau ni dengan ibu-ibu dah. Tuan-tuan datang, ibu-ibu datang. Kita rasa benda tu biasa je. Kan? Tiap-tiap malam kita datang ubudiah, kita rasa, alah ustaz biasa, ustaz datang surau tiap hari. Kita rasa biasa. Orang tengok luar biasa, tuan. Sebab orang tak boleh nak buat. Tuan-tuan ingat senang nak datang surau? Oh, susah. Kita rasa, saya biasa je ustaz, bangun pagi subuh, awal-awal sikit kan, bangun tahajud sikit, biasa je ustaz. Kita rasa biasa, orang lain rasa luar biasa. Sebab susah nak bangun. Subuh tuan-tuan, kita kunci jam 4 kali ya tuan-tuan. Pukul 5 kunci sekali. Lepas tu 5 suku kunci tak? 5.30, 5.45. Susah nak bangun subuh. Bunyi pukul 5 dia padamnya. Tak apalah, dah 5 suku dah setting, tunggu 5 suku lah. 5 suku bunyi dia padam tak? 5.30. 5.30 bunyi dia padam 5.45. Baik kau kunci 5.45 je. Daripada kau kunci step by step tak bangun-bangun tak? Jam tu pun penat dah. Mak Haji ni dah kenapa ni? Kunci beria bangunnya tidak artinya kan? Kalau dia boleh bercakap lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, kita rasa biasa, tapi benda tu luar biasa pada orang lain. Kan? Saya tengok baru dalam TV, ada seorang ni Allah takdirkan dia, inilah kita kata OKU penglihatan kan, mata dia buta. Tapi dia buka bengkel motor. Mata buta, buka bengkel motor. Ya Allah ya Tuhan, saya tak fikir dia akal lah orang kata kan. Kita yang celik buka motor pun tak boleh nak pasang balik. Saya lah, kalau punggah enjin tu boleh buka je lah. Nak pasang, kau pasang sendiri kan, memang tak reti. Saya tengok dia buat kerja, dah dicabut semua skru, letak tepi, lepas tu pasang balik. Saya tengok tu video tu, saya tengok mengucap-ngucap, kita tengok kan. Ya Allah, hebatnya kau Tuhan, kau bagi kelebihan pada orang yang tak boleh tengok, tapi dia boleh buat benda yang orang boleh tengok. Yang orang boleh tengok ni buat, dia pun boleh buat lagi hebat daripada kita yang boleh tengok. Kita sebab dah orang kata manja sangat kan, boleh tengok, itu yang jadi malas. Orang bila ada kekurangan, dia punya semangat tu luar biasa sikit kan. Macam kami punya lecturer dululah di Mesir, banyak pensyarah doktor-doktor Al-Azhar ni yang lecturer kami buta. Kalau buta perak kan, ni buta. Dengar elok-elok. Tu orang Teluk Intan. Lebih-lebih kurang kalau kan atas-atas tu lah dah. Orang buta kiri, buta kanan. Ni buta, tak nampak, tapi dia boleh hafal nama student tu yang main-main. Nama kami yang dipanggil Wafidin, kami ni dipanggil Wafidin lah. Wafidin ni student yang bukan Arab lah. Dipanggil Wafidin, orang Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Dia boleh hafal tu nama-nama kami tu, walaupun muka tak tahu. Lagi hebat, masa tengah kelas tu dia mengajar kat depan, kami duduk dalam dewan kuliah. Ada anak murid biasa Arab lah kan, orang Melayu depan lecturer memang warak kan, sebab tak faham. Dia memang tak faham satu apa pun kan. Arab tu macam syarah, kita diam pasal tak faham kan. Laju dia cakap, bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Arab pula Amiyah, bahasa kampung kan, memang susah nak faham lah. Tapi kita ambil keberkatan kan. Tengah riuh tu dia boleh tunjuk, orang yang bising tu dia boleh tunjuk, dia halau keluar macam tu, hidup-hidup tepat pula tu dia tunjuk tu. Kan, mata buta tapi hati celik. Banyak kita jumpa juga orang buta yang hafaz Quran 30 juzuk. Kita orang celik ni pun baru 3 kul macam tu je kan. Itu yang kadang segan juga tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun yang terakhir saya nak sebut, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh agama dan jagalah hubungan silaturahim. Ini sangat penting, jangan kita berbalah, bergaduh kan. Jaga elok-elok, sebab benda ni agama suruh, bukan ustaz suruh. Agama yang suruh kita, orang kata tautkan, panjang-panjangkan silaturahim dan sebagainya. Sebab benda-benda macam ni benda yang sangat penting untuk
perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti setakat tu dulu untuk kuliah malam ni. Kita ikut SOP yang ada lah, insya-Allah. Dan nombor 17 hadis yang berikut biiznillah kita sambung bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada semua yang hadir, semua yang menonton live Facebook audio kuliah pada malam ni. Cuma sedikit tambahan untuk sahabat yang menonton live ini, kita punya akaun audio kuliah, punya akaun bank kita baru tukar daripada akaun asal. Kita tukar, asalnya Maybank, kita tukar ke Bank Islam sebab ada sikit technical, so kita tukar. Dan akaun baru tu kita dah paparkan dekat skrin tu. Jadi kalau ada sahabat nak menyumbang ke apa, boleh simpan nombor akaun tu lah. Kita dah tak guna yang lama, yang Maybank tu kita dah tutup, so kita ganti dengan akaun baru kita, akaun Bank Islam, insya-Allah. Jadi itu sajalah. Terima kasih pada semua. Kita terus doakan agar negara kita terus selamat daripada serangan COVID dan sebagainya, dan kita doa yang terbaik untuk perjalanan hidup kita dan pengakhiran hidup kita juga. Sebab ulama kata ramai yang nak mati baik tapi tak ramai yang nak hidupnya baik. Ramai nak mati baik tapi perjalanan nak ke mati baik itu dia tak susun dengan baik, kan? Dia doa saja minta mati baik, tapi hidupnya sendiri tidak menggambarkan ciri-ciri ke arah kematian yang baik itu. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita semua, insya-Allah. Kita doa-doakan saudara-saudara kita yang lain dipermudahkan segala urusan hidup, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang terbaik, diampunkan dosa-dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir.